Man. Saya tak ingat Doktor, rasanya lepas pada zon ataupun Okay, sorry. Okay. rasa lepas pada syak dan waham kot rasanya. Kenapa nampak tak ada screen? Nampak Doktor, nampak. Sekejap. Okay. Syak dah. Syak Takrif dah. usul fiqh dah kan? Ya, takrif usul pun sudah. Okay. Okay, seterusnya bismillahirrahmanirrahim. Abwabu usul fiqhi, buku surat yang ke-55. Abwabu usul fiqhi. Qala musannif rahimahullah, abwabu usul fiqhi. Wa abwabu usul fiqhi aqsamun. Bab usul fiqh ada beberapa pembahagian. Antaranya al-kalamu wal amru. Al-kalam tu apa? Tengok nombor 8. Okay. Mada taqul, dia kata al-kalam ialah lafzi. Mesti kalam tu lafzi. Tak boleh kalam nafsi, tak boleh lah. Dan kalam nafsi tu kita berkata sendiri. Kalam nafsi itu bukan. Kalam yang dimaksudkanlah kalam yang lafzi. Okey. Al-kalam wal amru wan nahyu wal am. Al-amru ni suruhan, tegahan. Am ni adalah yang umum, al-khas yang khusus. Wa yuzkaru fihi al-mutlaq wal muqayyad. Imam Al-Mahalli tambah ada padanya mutlak dan juga yang muqayyad. Nombor 9, tak apalah. Wal mujmalu yang ringkas, wal mubayyanu yang diterangkan, wal zahir yang boleh ditakwilkan. Jadi kita belajar usul fiqh walaupun nama zahir itu benda yang boleh ditakwil lah. Wa fi ba'din nusakhi wal muawwalu, tengok kan. Zahir tu adalah benda yang muawwal, yang boleh muawwal. Wa sayati, nanti akan diterangkan insya-Allah. Wal af'alu, juga af'al. Apa af'al? Nombor 1 tengok bawah, iaitu af'al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya wan nasikhu wal mansukhu, yang menasahkan, yang telah pun dinasahkan, yang ijma'. Wal akhbaru, apakah akhbar? Nombor 2 dia kata jamak kepada khabar. Khabar ni boleh belaka Khabar ni kalau dalam bahasa usul fiqh, hadis Nabi dan juga asar. Asar ni merupakan perkataan para sahabat Nabi. Dalam ilmu hadis, kalau dalam ilmu usul fiqh, perkataan sahabat, perkataan Nabi dipanggil khabar. Okey. Tapi dalam ilmu hadis, perkataan Nabi dipanggil hadis, perkataan sahabat dipanggil asar. Lain ilmu, lain term. Kerana pada ilmu hadis, kekuatan hadis lebih kuat daripada asar. Tapi pada ilmu usul fiqh, dia tak tengok kekuatan. Ilmu usul fiqh bukan tengok kekuatan. Dia bukan tengok ini sahih, dhaif. Itu bukan ilmu usul fiqh. Antum jangan keliru bila kita katakan perbahasan usul fiqh ni, dia bukan tengok apakah itu dhaif ataupun itu maudhu' ataupun mutawatir. Tak, itu bukan ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh melihat kepada apa yang ditunjukkan dan dibawa oleh khabar tersebut. Apakah dipanggil dilalah dia? Apakah cara istidlal dia? Oleh itu dipanggil khabar, di buku kata. Qiyasu wal hazru yang diharamkan, wal ibahatu yang membolehkan, wa tartibul adillati susunan dalil-dalil, wa sifatul mufti sifat orang yang beri fatwa, wal mustafti yang minta fatwa, wa ahkamul mujtahidin dan hukum hakam orang yang berijtihad, bagi mereka yang berijtihad. Itulah benda yang ada dalam usul fiqh secara ijmal. Jadi kalau antum beli mana-mana buku usul fiqh, sama ada dikarangkan oleh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, sama ada karangan mazhab Maliki. Dalam ilmu usul fiqh, kalau antum ingat lagi, ilmu usul fiqh ni yang paling ekstensif, paling banyak membahaskan dua mazhab ya. Syafi'i, Maliki. Syafi'i dan Maliki. Contohnya Matan Waraqat ini ditulis oleh Imam Juwaini, dia mazhab Syafi'i. Disyarahkan oleh Al-Imam Al-Mahalli, dia Syafi'i. Okay. Dan dia punya hasyiah pun Imam Al-Qalyubi Syafi'i. Syafi'i Melaka lah. Tapi ada buku-buku, contohnya
buku Al-Mahsul Imam Ar-Razi. Okey, Imam Ar-Razi Al-Mahsul, matan dia tu di Imam Ar-Razi Asy-Syafi'i. Tapi dia juga, dan matan tu diringkaskan kepada matan Minhajul Wusul Al-Baydawi Asy-Syafi'i. Okey, matan asal Mahsul Imam Ar-Razi. Diringkaskan matan itu kepada tajuknya Minhajul Wusul oleh Imam Al-Baydawi Syafi'iyah. Tapi ulama lain contohnya Al-Imam Tilimsani mensyarahkan Minhajul Wusul. Tilimsani ala mazhab Maliki. Okay? Dalam usul fiqh depa tak ada ikut mazhab sangat. Normally yang Syafi'iyah akan mensyarahkan kitab Syafi'iyah. Tapi disebabkan hebat ulama Syafi'i ni dengan dia punya manhaj, memandangkan tauqih ataupun bos kepada usul fiqh ialah Imam Syafi'i, kitabnya Risalah. Kitab-kitab ulama Syafi'i dirujuk. Contohnya kitab ni lah, kitab Waraqat untuk yang rendah, Minhajul Wusul untuk sederhana, Mustasfa yang paling tinggi lah. Mustasfa ni Al-Ghazali juga Imam Syafi'i. Jadi kita orang Syafi'i mesti pakar usul lah. Tak boleh kalau qada ya, kena tahulah usul sebab kita mazhab Syafi'i. Okay, belilah mana-mana buku mazhab Syafi'i, buku-buku usul fiqh pun yang karangan Tilimsani, Sijil Masi, Minhajul Wusul, Mahsul, Mustasfa, wa in kana buku-buku Mu'tazilah, Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili sebagai contoh. Belilah buku-buku mereka. Mereka kesemua ini tak akan lari topik dia apa yang kita bincangkan sekarang ni, af'al, nasakh, mansukh, ijma' dan sebagainya. Okay, itu dia ilmu usul fiqh. Sikit kita ambil sebelum kita habis. Aqsamul kalam bi'atibari ma yatarakkabu minah. Pembahagian kalam dengan melihat kepada apa yang terbina daripadanya. Fa amma aqsamul kalam, nombor 3. Okay, kalam lafzi. Okay. Fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman. Sekecil, serengkas kalam yang boleh kita ambil untuk kita bincangkan adalah dua jenis isim. Apa dia? Contohnya Zaidun qaimun. Zaid seorang yang berdiri. Ataupun ismun wa fi'lun, isim dan juga fi'il, contohnya qama Zaidun. Ataupun fi'lun wa harfun, iaitu satu fi'il satu haraf, contohnya ma qama, tak berdiri. Asbatahu ba'duhum wa lam ya'ud ad-dhamiru fi qama, diisbatkan oleh setengah mereka dan dhamir itu tak kembali kepada qama. Sedangkan dia ni raja' ila Zaidin mathalan, dia kembali kepada Zaid li'adami dhuhuri, sebab benda itu tak jelas. Wal jumhur ala addihi kalimatan, tapi jumhur mengatakan itu adalah kalimah. Nak cerita apa ni? Nak ceritakan serengkas ini, serengkas isman, serengkas dua isim, serengkas isim dengan fi'il, serengkas fi'il dan haraf, itu pun ada makna pada usul fiqh. Kan? Contoh kita kata dalam sebuah hadis Nabi SAW, bila seorang sahabat dia ni tak reti, orang ni lurus kot, dia jumpa Nabi, asyik nak tipu dia berniaga. Maka Nabi kata pada dia, nanti kalau kamu berniaga, kamu kata kepada orang, la khilabah. La khilabah. Tolong jangan tipu saya. Tolong jangan main trik atau main muslihat. Perkataan tu simple, la khilabah. Tapi ulama usul ambil tu untuk mengeluarkan banyak hukum. So sekecil-kecil kalimah, sesikit-sikit dua kalimah pun mampu memberikan hukum pada ulama usul yang melihat pada dilalah, pada iqtida', pada dipanggil sebagai mafhum, okay, pada muqtada kalimah-kalimah tersebut. Jadi nak katakan kalau dua kalimah sahaja ulama usul boleh keluarkan hukum, kita boleh bayangkanlah kalau berkalimah-kalimah, lagi banyak dia punya iqtida', dilalah, mafhum dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai mengapa, apa maksud aqsamul kalam yatarakkab tu. Maknanya sesikit-sikit perkataan walaupun dua isim sahaja, maknanya walaupun ada isim dan fi'il sahaja, qama Zaidun sebagai contoh, ataupun ada fi'il dengan huruf sahaja, tapi ia bermakna besar bagi ulama usul dalam menerbitkan hukum daripadanya. Alright, so kita terus kepada au ismun wa harfun, ada tinggal. Contohnya ya Zaidun wa in kan la ma'na ad'u au unadi Zaidan. Kan? Simple dia, isim. Apa isim dia? Zaid. Haraf apa? Ya Zaidun.
Tapi di situ ada dia punya makna tersendiri. Contoh dalam sebuah hadis, kalau antum tengok dalam Sahih Bukhari, ada satu ketika Nabi dia bertanya kepada seorang lelaki, budak kecil lah, budak kecil. Budak kecil ni dia ada burung. Jadi burung belaan lah. Jadi satu hari tu Nabi tanya kepada budak tu, "Ya Umair, ma fa'ala Nu'air?" Wahai Umair. Umair tu maknanya nama budak tu lah, budak kecil kan. Nabi taskhirkan fi'il dia, Umair. Ma fa'ala Nu'air? Sedang apa? Nu'air sedang buat apa? Nu'air tu burung yang disebutkan tu, yang disimpan, yang dibela oleh budak tu. Ulama kita walaupun simple, ya Umair. Jadi ulama kita istimbatkan mana digalakkan orang-orang yang memiliki jawatan ataupun kedudukan memanggil orang bawahan dengan perkataan yang paling manja, ya Umair. Simple lah perkataan yang Umair. Ulama kita keluarkan hukum. Ma fa'ala Nu'air? Burung kamu tengah buat apa? Ulama kita keluarkan istimbatkan hukum, mengatakan Nabi mengiktiraf perbuatan sahabat yang kecil itu membela burung disimpan dalam sangkar. Mana boleh simpan dalam sangkar? Bukan benda yang menzalimi binatang. Banyak dia punya istidlal kan. Simple perkataan dia. Perkataan dia simple. Ulama kita istidlal. Ya, itu contoh yang boleh kita faham. Alright, so kemudian aqsamul kalam bi'atibari madlulihi, nanti kita sambunglah kemudian, okey. Minggu depan ke insya-Allah taala. Itu saya ada soalan. Fadhal. Jadi doktor kata kalam tu mesti dengan lafzi. Jadi boleh tak kalau kalam tu maksudnya orang kata apa? Disamakan dengan penulisan. Contohnya hujah-hujah dalam kitab tu pun kita kata kalam para alim ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tak perbahasan tentang mazhab, bagaimana pendapat seorang imam tu diangkat menjadi satu mazhab, dan adakah imam tu tahu bahawa pendapat dia tu diangkat jadi mazhab? Itu soalan saya, doktor. Okey, soalan pertama pasal apa? Kalam. Okey, kita recap balik, nak buka balik. Okey, bila kita kata kalam ini dia akan kembali kepada dua kalam. Apakah maudhu' ilmu usul fiqh ni? Dua kalam, iaitu kalamullah wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kalam tu. Okey. Dalam Quran dan dalam sunnah Nabi ada kalam yang banyak. Memanglah kalam Allah tu pun memang tertulis, dia tak berbunyi kan, tak berbutir. Bila kita baca, dia berbutir lah. Juga yang kalam Nabi kalau pada kita dia tertulis, pada hakikatnya dia dibaca. Okey, jadi kalam itulah yang dijadikan sebagai rujukan kepada ilmu usul fiqh ni. Okey, jadi bukan kalam ulama sebagai kita punya maudhu' kita. Bukan kalam ulama sebagai kita punya ta'alluq kita. Ta'alluq ni benda yang kita ambil sebagai dalil besar, bukan. Kalam inilah kalamun nassi, iaitu kalam Al-Quran, ataupun kalamun hadis, ataupun kalam yang daripada Quran hadis tu membentuk qiyas ataupun ijma'. Ijma' tu kalam lah. Kalau ijma' ya kalam juga. Okey, tapi ijma' tu bukan hadis Nabi, tapi itu merupakan ijma'ul ulama'. Tapi kalam juga. Okey, jadi benda-benda itulah yang akan dibincangkan. Nanti kalau kita sampai kepada, kalau antum nanti akan datang nanti bila amrun wa nahyun tu kita nampak. Kalam tu memang amrun wa nahyun. Tapi amrun nahyun tu dalam Quran. Cuma buku ini buku ringkas man. Okey. Semua buku ni buku ringkas. Dia tak nak kita khabut dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah tu, tak nak. Buku ni untuk budak-budak Yahdu 3 kalau dululah kan. So dia tak nak cerita lagi tentang kalimah wa aqimus shalah wa atuz zakah, tak nak. Nanti orang keliru. So dia kata kalam. Kalam tu lagu mana? Suruhan dan tegahan. Apa dia? Kum, berdiri. Kan maksudnya simple je. Nak kasih orang faham dulu apakah dia arahan. Supaya nanti bila kita faham arahan itu, fahaman arahan itu bila kita bawa pada Quran, kita akan faham benda yang sama. Itu maksud dia. So buku ni memang buku simple yang nak mendekatkan kefahaman. Kalau antum pergi buku-buku besar, contohnya kita kata pergi usul fiqh, kitab usul fiqh Islami Syekh Muhammad Zuhaili,
ataupun Dr. Profesor Umar Abdul Aziz, bukan Abdul Aziz, Abdul Aziz Ammar, Abdul Aziz Umar kan nama dia. Ulama dekat Palestin, Gaza tu buku yang agak tebal. Dia terus direct. Kalam Amrun, apa dia? Wa aqimus salah, direct. Buku ni Syekh Juwaini mana kasih mudah. Apa kalam Amrun? Apa kalam Nahyun? Contoh apa? Berdiri. Nak kasih orang faham dulu. Dah faham berdiri, dah faham maksud berdiri, baru bawa benda itu kepada Quran. Okay, tu mudah-mudahan menjawab. Yang nombor 2, berkaitan dengan mazhab. Man, ulang balik nombor 2, Man. Soalan nombor 2, Man. Soalan nombor 2, maksudnya adakah mazhab ni dia ada satu perbincangan khas sampai ada ulama kaji mazhab, bagaimana boleh pendapat ulama ni diangkat jadi satu mazhab, dan adakah imam yang mengeluarkan pendapat tu tahu yang bahawa pendapat dia tu dijadikan sebagai mazhab. Ya. Okay, bagus. Baik. Secara asas mazhab ni adalah pendapat. Zahab Syafi'i, Zahab Maliki, Zahab Ahmad, kan? Imam Syafi'i pergi mana dia mengatakan sedemikian. Pendapat itu adalah mazhab. Apa yang dikatakan, apa yang dipegang, apa yang diistimbat, itu mazhab. Bila ulama itu berijtihad mengeluarkan pendapat, dia mengeluarkan pendapat itu adalah apa yang dipegang, itulah mazhab dia. Iman apa mazhab? Iman Luqman apa punya, anta punya mazhab apa dalam minum air? Teh tarik ke teh Nescafe? Imam anta pun Nescafe ke apa? Teh tarik. Teh tarik. Tu mazhab anta. Sebab apa? Zahaba Luqman ila syurbi syai sahib. Macam teh tarik kan. Luqman itu anta punya mazhab. Tapi anta bila buat penakan tu, anta tak tahu yang anta akan diikuti. Rupanya satu kampung ikut anta sebabkan Ustaz Luqman ni minum teh tarik, kami pun ikutlah, kami muqallid lah. Kan? Jadi itu merupakan, kita tak tahu orang ikut kita. Cuma disebabkan anak murid Imam Syafi'i, anak murid Imam Maliki, anak murid Imam Ahmad, dia menganggap tuan gurunya itu seorang yang layak berijtihad, maka anak murid dia pun iktimad, berpegang dengan pendapat dia. Kenapa awak cakap macam ni? Imam Syafi'i punya pendapat. Anak murid yang kemudiannya, kenapa awak pegang macam ni? Itu tuan guru punya pendapat. Jadi akhirnya terbentuk satu mazhab. Okay. Cuma pendapat yang berstruktur, yang diriwayatkan penuh, itulah membentuk mazhab yang sempurna. Auza'i, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, apalagi Al-Lais bin Sa'ad, Waqi' bin Jarrah, semua tu ada ulama mazhab yang sama taraf dengan Imam Syafi'i, sama taraf dengan Imam Malik, tapi sebab dia punya pendapat tidak berstruktur. Pendapat Imam Lais dalam bab ni je, bab lain tak jumpa. Anak murid tak tulis. Jadi kalau antum tahu kenapa mazhab tu terbentuk, sebab anak murid meriwayatkan penuh. Tu cerita dia. Mazhab ada 80 mazhab kan. Mazhab Ja'far Tabari, mazhab banyak banyak mazhab sangat. Zaid bin Zaidiyah kan, bukan Syiah tu. Syiah ikut dia. Dia tu bukan Syiah. Zaid bin Ali bin Al-Abidin bukan. Tapi dia tak ada anak murid yang ramai yang meriwayatkan. Oleh itu kalau antum kata bagaimana dia boleh diikuti, sebab orang anak murid dia yakin dengan credibility dia. Orang zaman dia talaqqat ummatu bil qabul. Umat zaman dia yang selepas dia menerima dia sebagai ulama yang boleh dipegang. Sebab tu ada buku manaqib. Buku manaqib ni. Buku manaqib ni buku biografi. Manaqib Syafi'i, Manaqib Maliki, Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, Manaqib Abu Hanifah An-Nu'man. Kan buku dia Kharatul Hisan, Al-Qastallani karang buku dia. Manaqib Syafi'i, Imam Al-Baihaqi karang, Imam Al-Subki pun karang. Jadi kenapa ada manaqib? Nak ceritakan orang ni layak dipegang pendapat dia. Bukan orang hutan mana tak tahu. Bukan kalam kedai kopi ni ulama besar. Okay, jadi dengan sebab itulah, dua sebab. Kerana credibility yang tersebar di kalangan umat. Kedua, kerana anak murid meriwayatkan penuh pendapat dia, maka terbentuklah mazhab dia. Kan? Macam kalau moden ni kan, kalau zaman moden ni bukan mazhab, pemikiran. Pemikiran Syekh Al-Ghazali, pemikiran Syekh Mutawalli Sya'rawi, pemikiran Syekh Syafiqul Akbar, Syekhul Akbar Abdul Halim Mahmud. Dia tak ada mazhab lah. Dia pemikiran. Mazhab dah siap. Buat apa nak mazhab lagi kan? Okay, jadi itu sebablah adanya mazhab. Ada anak murid yang meriwayatkan penuh berstruktur dan
orang menerima dia sebagai satu pendapat yang orang kredibel dengan dia. That's why tak ada mazhab Muhammad Abdul Wahab, orang tak terima dia kan. Orang Belanda dah terima dia kan. Muhammad Abdul Wahab ni orang tak terima dia sebagai satu pemikiran yang kredibel, dikritik pun ada. Tapi bila Imam Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah itu dipanggil mazhab sebab apa? Kredibel dan murid yang ramai meriwayatkan daripadanya. Okey, itu saja yang boleh kongsilah. Okey, cukup untuk hari ini. Syukran. Akhir kalam, selamat Hari Raya lah. Selamat berraya PKP. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Dan saya wakil daripada Unit Ekonomi dan Kebajikan pada Jabatan Syarah dan Ekonomi ingin mengucapkan selamat berhari raya PKP juga. Dan kita dan saya nak minta Ustaz nanti kongsi rakaman kuliah yang minggu lepas Ustaz. Rakaman kuliah minggu lepas belum bagi lagi. Okay, anak tengok balik. InsyaAllah. Okay. Okay, dan itu saja daripada saya dan kita tangguhkan pengajian kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi nah. Jumpa lagi. InsyaAllah. Raya. Jazakumullah khair.